ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ni kita sambung pengajian kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang, yang disusun oleh Imam Ibn Rushdi, yang mana pada malam ni kita akan masuk membicarakan berkenaan dengan tajuk beberapa amalan yang disyaratkan berwuduk. Apakah amal ibadat yang disyaratkan berwuduk? Maka kita baca apa yang disusun oleh Imam Ibn Rushdi ini. Masalah yang pertama, iaitu solat. Solat, adakah kesemua jenis solat itu disyaratkan untuk berwuduk, atau ada jenis-jenis solat yang tertentu yang tidak disyaratkan berwuduk? Dan dalam ketetapan yang dibuat oleh para ulama, jikalau disyaratkan sekalipun, apakah syarat itu dengan maksud syarat wajib sembahyang ataupun syarat sah sembahyang? Ini juga menimbulkan khilaf ataupun perbezaan pendapat di kalangan para ulama, yang kemudiannya membawa kepada implikasi hukum yang berbeza. Dan pada masa yang sama, sepanjang kita mengaji dalam bab fiqh muqarran ini, fiqh perbandingan ini, kita telah pun belajar bahawa tidak semua perbezaan pendapat itu adalah yang diterima sebagai khilaf yang mu'tabar. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghair mu'tabar. Ada yang kita mesti menghormati di antara satu sama lain. Kita perlu terima hakikat bahawa ianya berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama, dan ada khilaf yang mana kita tak boleh berlapang dada. Kita tak terima, kita reject. Siapa-siapa yang beramal juga dengan pendapat yang pelik-pelik, pendapat yang janggal, maka boleh bagi pihak berkuasa mengambil tindakan atau seumpama dengannya. Jadi itu antara beberapa perkara yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi pada malam ni kita akan masuk masalah yang pertama yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi, iaitu berkaitan dengan solat. Dasar masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat. Jadi kita perlu tahu apakah perkara yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita hendak mengerjakan salat. Baik, dan salat itu kita perlu tahu juga salat yang jenis yang bagaimana. Adakah maksud salat di situ iaitu sembahyang 5 waktu, ataupun solat di situ juga merangkumi sembahyang sunat yang lain, atau sembahyang itu juga merangkumi solat jenazah, atau solat itu merangkumi sujud tilawah, atau solat itu juga merangkumi sujud syukur. Jadi ini antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka apa takrif maksud salat di situ? Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqah min ghulul. Allah Ta'ala tidak menerima salat, Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Ini masalah dia. Dalam hadis ni Nabi kata Allah Ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci, dan wala sadaqah, dan juga tak terima sedekah daripada hasil korupsi, corruption, pengkhianatan, rasuah, salah guna kuasa. Maka berdasarkan kepada nas ini, apa kata Imam Ibn Rushdi? Imam Ibn Rushdi kata kaum muslimin bersepakat, maknanya ulama-ulama Islam bersepakat bahawa taharah adalah syarat solat dengan dalil di atas. Dia kata maknanya para ulama telah pun sepakat berdasarkan dalil di atas bahawa ia menjadi syarat kepada solat. Semua sepakat. Cuma mereka berbeza pendapat. Ada perbezaan pendapat. Apakah syarat yang dimaksudkan itu syarat sah sembahyang atau syarat wajib sembahyang? Mungkin antara kita akan tanya, ada beza ke antara syarat sah dengan syarat wajib sembahyang? Tuan-tuan, kalau kita tengok istilah nama tu pun ada beza dah. Syarat sah dengan syarat wajib. Syarat sah, apa implikasi dia? Consequence. Apa yang akan berlaku kalau sembahyang kita itu disyaratkan dia sah atau tidak sah apabila dia ada air semayang ataupun tidak ada air semayang? Jawapan dia ialah dia wajib semayang. Masuk waktu dia wajib semayang. Tetapi dia semayang dalam keadaan tidak ada wuduk sebagai contoh, maka sembahyang dia tidak sah. Tapi dia wajib semayang. Tapi pada masa yang sama Ibn Rushdi dia bagi tahu kepada kita bahawa di sana ada ulama yang berpendapat bahawa wuduk itu ataupun bersuci itu adalah syarat wajib sembahyang. Sembahyang ni dia hanya wajib kepada kita kalau kita boleh bersuci. Kalau kita tidak boleh bersuci, maka tidak wajib sembahyang atas kita. Sebab tu bila kita belajar fiqh muqarran tuan-tuan, terutamanya bila kita buat perbandingan antara 4 mazhab, dalam masalah kita tak boleh berwuduk, tak boleh bersuci, nak berwuduk tak boleh, nak tayamum pun tak boleh. Maka kita nak buat macam mana? Dalam mazhab Syafi'i dia ada apa yang dipanggil sebagai sembahyang hormat waktu. Lepas tu bila kita boleh
berwuduk, kita boleh bersuci sampai tempat yang sesuai, waktu yang sesuai, maka kita kena ulang balik sembahyang tu. Kita kena ulang balik sembahyang tu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab ataupun ulama yang mengatakan bahawa itu adalah syarat wajib, maka dia kata pada ketika itu tak wajib sembahyang. Bila dia kata tak wajib sembahyang, bermakna sembahyang hormat waktu pun tak wajib. Tak payah sembahyang. Katalah kita duduk dalam kereta ataupun dalam kenderaan yang mana kita nak ambil sembahyang pun tak boleh, nak bertayamum pun tak boleh. Maka berdasarkan pendapat yang kata wudu ataupun bersuci itu, suci daripada hadas itu adalah syarat wajib, maka dia kata tak apa, habis waktu asar pun tak apa. Sebab kita tak wajib sembahyang pada masa tu. Jadi bila kita sampai rumah kita waktu maghrib, atau kita sampai rumah dah masuk isyak, habis dengan asar, habis dengan maghrib, maka asar tadi tak wajib sembahyang, maghrib tadi pun tak wajib sembahyang. Pasal apa? Kerana kita tidak dapat mensucikan diri kita daripada hadas. Jadi bila kita sampai isyak di rumah kita, maka barulah kita ambil sembahyang dan sebagainya, dan kita sembahyang ganti hak kita tak dapat tunaikan tadi. Itu contoh kesan daripada perbezaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Benda-benda lagu ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita cerita di awal kuliah kita dahulu, sangat penting untuk kita ketahui. Apabila kita berada dalam situasi-situasi di mana situasi kita itu menyukarkan kepada kita untuk kita melaksanakan apa yang kita pegang selama ni, maka kita perlu melihat kepada alternatif. Kita perlu melihat kepada alternatif. Apa alternatif yang kita boleh buat? Maka itu antara perkara yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi tentang bagaimana adanya pendapat-pendapat di kalangan para ulama berkenaan bahawa apakah taharah itu, kita bersuci daripada hadas itu, ia adalah syarat sah sembahyang ataupun syarat wajib sembahyang. Kemudian Imam Ibn Rushdi kata mereka tidak berbeza pendapat bahawa taharah adalah syarat dalam semua solat. Dia kata dalam bab taharah ni suci dari hadas semua sembahyang, dia kata mereka tidak berbeza pendapat, kecuali dalam masalah solat jenazah dan dalam masalah sujud, seperti sujud tilawah atau sujud syukur, yang tu ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat. Imam Ibn Rushdi kata, dia kata dalam bab sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu Jumaat, apa-apa sembahyang fardu, sembahyang wajib ni, apa-apa sembahyang sunat, sembahyang qabliyah ke ba'diyah ke sembahyang apa sekalipun sembahyang sunat ni, maka dia kata semua sembahyang itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyaratkan mempunyai wudu ataupun disyaratkan suci daripada hadas. Tetapi dia kata yang ada khilaf, yang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama ialah berkenaan tentang syarat, disyaratkan ataupun tidak dalam masalah salat jenazah dan juga dalam masalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Tetapi dia kata perbezaan pendapat itu adalah perbezaan pendapat yang syadz, yang ganjil dalam masalah tersebut. Maknanya Imam Ibn Rushdi dia buat kesimpulan bahawa perbezaan pendapat yang ada itu bukannya khilaf yang muktabar. Bukan khilaf yang muktabar. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Imam Ibn Rushdi. Baik, kenapa jadi khilaf? Kenapa ulama berbeza pendapat? Dia kata kemungkinan berlakunya khilaf itu lantaran daripada ada istilah, ada nama solat, ada nama sembahyang pada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tu kita panggil sembahyang jenazah. Bila ada nama sembahyang jenazah tu, itu menyebabkan khilaf di kalangan para ulama. Dan juga kerana nama sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud syukur, dia ada perkataan sujud. Sujud tu salah satu daripada perbuatan sembahyang. Salah satu daripada perbuatan sembahyang. Maka bila ada salah satu daripada perbuatan sembahyang, maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka Imam Ibn Rushdi kata, yang pertamanya ulama yang berpendapat bahawa nama solat pun ditujukan untuk solat jenazah
dan sujud tilawah menurut jumhur ulama mereka mensyaratkan taharah pada kedua-duanya. Mana jumhur ulama, Imam Ibn Rushdi kata kok mana pun kena ada air semayang, kena suci daripada hadas. Sujud tilawah pun kena suci daripada hadas, sujud syukur pun kena suci daripada hadas, semayang jenazah pun kena ada suci daripada hadas. Soalan dia, boleh ke tak boleh kita ataupun siapa di kalangan tokoh-tokoh ulama yang kata tak perlu ada air semayang ni? Ini yang kita nak tahu. Apa alasan mereka di kalangan ulama-ulama ini sehingga mereka mengatakan bahawa semayang jenazah tak perlu kepada wudu, tak perlu kepada suci daripada hadas? Apa pendapat mereka? Apa pendapat ulama yang kata sujud syukur pun tak perlu kepada suci daripada hadas? Ini yang kita nak tahu, tuan-tuan sekalian. Baik, yang keduanya, Imam Ibn Rushdi kata, manakala ulama yang tidak memasukkan kedua-duanya ke dalam solat secara mutlak kerana tidak adanya sujud dan rukuk dalam solat jenazah dan kerana tidak adanya berdiri dan rukuk dalam sujud tilawah, mereka tidak mensyaratkan taharah dalam kedua-duanya. Apa alasan dia? Dia kata tak wajib ambil air semayang, tak wajib ada wuduk, sebab dia kata walaupun sembahyang jenazah tu nama dia sembahyang, solat jenazah tu nama dia solat, ada perkataan solat, ada perkataan sembahyang, tapi dia bukan sembahyang yang sempurna hak macam kita duduk sembahyang tu. Pasal apa? Kerana dia kata tak ada rukuk dan tak ada sujud. Orang Perlis biasa tengok dah orang sembahyang mayat dia rukuk. Tuan-tuan gelak lah, gelak. Gelak lah, gelak. Tengok dalam YouTube tu ada orang sembahyang mayat dia pergi rukuk. Bukan dia sengaja, kita baik sangka lah kan, kita baik sangka lah, bukan sengaja. Kadang-kadang tuan-tuan stres dan ataupun kali pertama jadi imam, biasa jadi makmum, hari tu nak kena jadi petugas COVID. Tuan-tuan tahulah kan, saya bila saya tengok video tu, walaupun ada kawan-kawan tanya saya dapatlah video tu, adalah 2-3 orang duk share forward kepada saya, dan dia tanya, Ustaz, pasal apa orang ni semayang dia pergi rukuk? Takkan tak tahu yang semayang jenazah ni tak ada rukuk? Saya, tuan-tuan, saya minta maaf, saya mungkin berbeza dengan tuan-tuan, ataupun tuan-tuan mungkin sama dengan saya. Saya dalam bab nak su'uzan ni nombor 2. Sebelum kita nak buruk sangka pada orang, kita tengok ada tak kemungkinan untuk kita baik sangka dulu. Ada tak kemungkinan untuk kita baik sangka dulu? Kalau kita ada kemungkinan untuk baik sangka, lebih baik kita baik sangka dulu. Tak ada faedah pun kita nak buruk sangka, nak pelekeh orang, nak mentertawakan orang kan, betul tak? Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita sendiri pun silap. Kita sendiri ni. Saya tak kata ke orang lain, tuan-tuan, saya sendiri. Saya ni baca khutbah, tuan-tuan, sejak daripada sekolah menengah. Saya baca khutbah sejak daripada sekolah menengah. Dan khutbah saya tak pernah ada teks. Daripada zaman saya sekolah menengah, saya khutbah daripada kepala saya. Rukun khutbah tu semua saya hafal. Tu senang je kan. Rukun khutbah bukan susah pun. Alhamdulillah. Selawat kan, ittaqullah, baca ayat Quran, doa Allahumma ghfir lil muslimin, apa semua tu, yang tu senang saja. Jadi daripada kita sekolah menengah tingkatan 3, tingkatan 4 tu memang saya duk khutbah, tak ada masalah. Khutbah di kampung, khutbah di universiti dan sebagainya, memang tak pernah jadi masalah. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, walaupun saya ni memang kita kata pro lah, kita kata khutbah ni, sebab memang khutbah tanpa teks daripada tingkatan 3 sampailah kepada remaja sampai kita dah kahwin apa sampai sekarang. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, bila namanya manusia, dia tetap kok mana pun dia nak jadi silap juga. Dan silap tu benda hak paling mudah dia boleh silap. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya bagi contoh apa benda yang saya pernah silap dalam khutbah. Nombor 1, saya pernah terlupa, bukan terlupa selawat, lupa selawat tu bunyi macam mana. Saya tahu selawat, saya nak kena selawat, tapi saya tak boleh nak sebut selawat tu macam mana.
Duk main Allahumma salli, Allahumma, duk main Allahumma salli. Tak tahu, dia tak main dalam kepala. Kalau tuan-tuan tanya siapa-siapa apa, mustahil kot Ustaz Jalani sampai tak reti selawat. Sebab tuan-tuan boleh dengar khutbah saya tiap-tiap minggu, memang saya selawat. Dan selawat benda yang mudah. Tapi nak cerita tuan-tuan, kalau dia main dalam kepala tu, dia tak ingat, dia tak datang tu tuan-tuan, dia tak tahu nak sebut. Tak tahu nak sebut. Cuma mungkin alhamdulillah, segala pujian untuk Allah. Mungkin sebab kita ada pengalaman, kita tak adalah darah gemuruh, kita tak adalah panik. Bila kena macam tu, kita bertenang sikit kan, kita pusing 2-3 ayat, kita dapat balik selawat tu, dapat balik selawat. Sama macam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu, sama. Innallaha wa ayat tu setiap kali khutbah khutbah Jumaat, yang itulah yang kita duk baca. Tapi ada masa dia mai tak ingat nak sebut tu, dia mai innallah, lepas tu tak tahu. Wa malaikat apa kita tak tahu nak sebut. Tuan-tuan, 4-5 kali duk ulang. Ada masa dekat 10 kali kata, pasal apa aku ni? Tapi bila dia mai, dia tak datang benda tu tuan-tuan. Dia datang keadaan di mana kita tak boleh ingat. Dia datang. Dia berlaku. Walaupun benda tu benda yang kita pro, yang memang bidang kita, yang kita duk buat dah berapa puluh tahun, tapi dia berlaku. Sebab tu bila saya tengok video orang tunjuk kat saya, Ustaz, apa ni? Semayang mayat jenis style macam mana pula ni, mazhab mana, ada rokok? Saya kata, Syekh, entah nak ketawa, anda pun nak ketawa, kita pun nak ketawa juga. Dah lucu kan? Kita tengok lucu. Nak sujud macam mana atas kubur tu? Atas kubur nak sujud macam mana? Tapi saya kata, Syekh, anda pun rasa nak tergelak juga kan, kita rasa nak ketawa juga. Tapi saya kata dekat sahabat tu, saya kata, tapi kalau saya lah kan, kalau anda tengok video ni, anda baik sangka baik sangka. Sebab dia nak pakai baju angkasawan tu pun dah teruk dah tuan-tuan. Nak pakai baju angkasawan, cuba tuan-tuan tengok video yang dia pakai tu. Kita tengok, kita tabik spring tuan-tuan, tabik spring ni sukarelawan ni ataupun petugas-petugas ni. Nak pakai baju tu pun kita tak boleh bayang. Dia pakai tu dah berapa jam, tengah panas, dengan peluhnya dan dengan wabak dalam kepala ni, dia datang perasaan macam-macam. Balik rumah nak jumpa isteri senang-senang tak boleh, nak pegang anak senang-senang tak boleh, nak kena basuh, nak kena mandi, macam-macam perasaan. Dan di kalangan kita tuan-tuan, macam-macam benda ni yang kita tengok. Adik-beradik kita, kawan kita kan, cikgu kita yang meninggal dunia kerana Covid, dia datang macam-macam. Tiba-tiba dalam keadaan kita macam itulah, kawan suruh kita jadi tua imam. Tua imam semayang jenazah. Kita pun kata okey lah. Dah kita memang duk biasa semayang jenazah, bukan benda tak biasa. Tapi dia mai, dia datang nak tersilap tu tuan-tuan, dia tersilap. Dia rokok, ada pula hamba Allah ni pi rakam cantik. Hamba Allah ni pi rakam cantik. Yang tu boleh tahan gelak lah kan. Gelak. Kita pun tepuk dahi, Allah, macam mana aku boleh pergi rokok? Contoh kan. Sebab tu saya sendiri pun tuan-tuan, bila saya pergi mana-mana dan ada jemaah kenal saya, dia minta saya jadi imam solat jenazah, saya kata minta ahli keluarga dululah kan, anak dia ke siapa ke. Tapi biasalah kadang-kadang orang minta kita juga jadi imam, kita pun dengan rasa berat, tak apalah, kita kata kita jadi imam. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, walaupun saya ni dah biasa dah duk jadi imam semayang mayat, tapi masa angkat takbir tu berdebar juga. Berdebar bukan apa, takut pergi rokok. Takut pergi rokok. Pi rokok tu tuan-tuan, punggah tu 10 tahun orang boleh buat cerita tu tuan-tuan. Ni Ustaz Jalani, apa Masjid Ar-Rahim panggil Ustaz Jalani, semayang mayat pun tak reti lah. Dia bagi buah tu lah. Dia bagi buah tu ya tuan-tuan. Kita ni tak boleh nak cerita, malu, tersilap, benda tersilap. Sebab tu saya bila orang suruh jadi imam, saya beringat sungguh, supaya tidak tersilap pergi rokok tu. Kadang-kadang kita terkalik kan, kita leka sikit, kita pergi rokok. Itu masalah. Kita manusia tuan-tuan, kita manusia. Sama juga semayang jahar, baca kuat dengan baca pelan ni, sama juga. Tak kata orang lain, saya sendiri pun tuan-tuan boleh tanya anak saya, ahli keluarga saya, sama je tuan-tuan. Saya pernah
semayang apa jemaah dekat rumah masa PKP tu. Masa PKP semayang berjemaah. Rasa semayang asar rasanya. Semayang asar. Semayang asar tu tuan-tuan. Semayang asar kat Perlis baca kuat ke baca pelan? Baca kuat. Saya tak tahulah macam mana dia teringat macam semayang Jumaat kot. Baca kuat. Jahar, baca jahar. Pada semayang asar. Habis semayang isteri duk gelak kat saya, dia kata abang ingat semayang Jumaat ke? Kan? Nampak macam mana tersilap, benda tersilap, bukan tak tahu kan. Kita manusia tuan-tuan. Jadi kita tak apalah, kita ketawa, kita tu geli hati tu, biar kita manusia, kita geli hati juga kan. Kita bukan geli hati pada orang saja, kita juga geli hati pada diri kita sendiri. Tapi janganlah kita jadikan itu sebagai sebab untuk kita hina kawan kita, untuk kita hina saudara seagama, untuk kita sakitkan hati dia. Itu janganlah. Benda lucu tu biasalah kita ketawa kan. Tapi itu tuan-tuan sekalian, alasannya solat jenazah tidak dianggap solat biasa kerana dia tidak ada rukuk, dia tidak ada sujud, dan dia tidak sama dengan sembahyang biasa. Maka kerana itu sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak disyaratkan taharah padanya. Sama sebagaimana sujud tilawah kan, sama sebagaimana sujud tilawah, dia kata kerana sujud tilawah itu tidak ada qiyam kan, tidak ada rukuk, maka dia ada sujud sahaja. Bila dia ada sujud sahaja, itu pun ulama duk bahas masalah tidak ada takbiratul ihram, tidak ada salam dan sebagainya. Maka menyebabkan sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak disyaratkan taharah kepada kedua-dua amalan tersebut. Maka itu apa yang ditulis oleh Imam Ibn Rushdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok perbahasan selanjutnya berkenaan dengan kenapa kan ada ulama yang berpendapat sedemikian, kita cuba nak menyelami perbahasan itu kan. Kita nak cuba nak menyelami perbahasan itu, kenapa ada pendapat-pendapat yang sedemikian, iaitu pendapat yang mengatakan bahawa solat jenazah ni ada ulama kata tak perlu ambil wudu. Pasal apa? Baik, maka kalau kita lihat antaranya ialah kerana solat jenazah dia tidak ada waktu yang khusus selain daripada masalah tidak ada rukuk, tidak ada sujud kan. Ini disebut dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang hal ini berkenaan dengan solat jenazah tanpa wudu. Contohnya apa yang disebut oleh sebahagian ulama, mereka mengatakan bahawa jumhur ulama kata mesti ada wudu. Tetapi Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahawa ada juga ulama kan yang mengatakan bahawa tak wajib berwudu. Soalan sekarang ni, siapa yang kata tak wajib berwudu, tidak disyaratkan berwudu? Adakah ulama-ulama yang lekeh? Adakah ulama-ulama yang apa ni kita kata di kalangan mutaakhirin yang kemudian ni, zaman-zaman yang kemudian? Atau siapa dia yang berpendapat bahawa bahawa tidak wajib berwudu? Antaranya, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, tokoh ulama yang kata tak wajib berwudu solat jenazah ni adalah Imam Asy-Sya'bi. Siapa dia Imam Asy-Sya'bi? Asy-Sya'bi ni tuan-tuan sekalian, dia di antara kibar tabi'in. Dia di antara tokoh besar ulama tabi'in. Mana bukan lekeh-lekeh. Bukan lekeh. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada kawan-kawan kita kata tak apa, semayang jenazah ni tak payah berwudu. Baik, walaupun khilaf itu ada khilaf yang tidak muktabar, dan Imam Ibn Rushdi sebut bahawa itu adalah pendapat syadz, tapi nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, kita kata itu pendapat syadz, itu pendapat ganjil, tapi ia adalah pendapat Asy-Sya'bi yang merupakan di antara kibar tabi'in. Dia ni lahir pada zaman pemerintahan Umar Khattab. Fatwa-fatwa dia tuan-tuan
dipakai oleh ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi, menunjukkan bahawa Asy-Sya'bi dia bukan calang-calang orang, bukan calang-calang ulama, bukan ulama kecil-kecil, tak, bukan ulama Nusantara, ulama kampung kita, ulama tempat kita, tak, dia ulama tabi'in. Tapi walaupun dia ulama tabi'in, di kalangan tokoh tabi'in, kibar tabi'in, tapi ulama-ulama kita tetap mengatakan bahawa ini adalah pendapat syaz, pendapat ganjil. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah kita, bila kita berbincang berkenaan dengan satu-satu qaul, satu-satu pendapat, kita tengok kepada nas, kita tengok kepada dalil. Kita bukan tengok kepada tuan tubuh, orang tu siapa. Orang tu walaupun dia tok guru besar macam mana sekalipun, walaupun ilmu dia tinggi macam mana sekalipun, walaupun kredibiliti dia hebat macam mana sekalipun, tapi kalau pendapat-pendapat yang dia kemukakan itu adalah pendapat yang bertentangan dengan nas, maka ianya tetap tidak diterima. Tu Asy-Sya'bi tu tetap tak diterima. Bukan kata kita tak apalah, kita sangka baik, dia ni tokoh tabi'in. Tak. Istilah sangka baik tak pakai dalam masalah hukum. Hukum, kalau dikeluarkan oleh mana-mana pendapat para ulama, kalau tidak sesuai dengan nas, dia tetap ditolak, walaupun dia seorang tokoh tabi'in besar seperti Asy-Sya'bi. Ini yang kita kena tahu, disiplin, kan, yang diamalkan oleh para ulama. Kita tengok apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi tentang pendapat yang kata boleh sembahyang jenazah tanpa berwuduk? Contoh, kita tengok perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Minhaj, syarah bagi Sahih Muslim. Apa kata dia? Imam Nawawi kata, dia kata umat Islam, maknanya para ulama lah, telah sepakat tentang haramnya solat tanpa bersuci, sama ada daripada air ataupun tanah. Maknanya kalau tidak wudu, tayamum lah, itu maksud dia. Kalau tidak tayamum, kalau tidak wudu dengan air, kena pakai tayamum. Dia kata mesti kok mana pun kena bersuci juga, kena bersuci juga. Dan dia kata tidak ada beza di antara solat fardu ataupun solat sunat, ataupun sujud tilawah, ataupun sujud syukur, ataupun solat jenazah. Siapa yang kata ni? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata melainkan, dia sebut ni, melainkan ada pendapat yang ganjil yang dinukilkan oleh Asy-Sya'bi yang saya sebut tadi, kan, yang merupakan tokoh kibar tabi'in, Asy-Sya'bi, dan juga yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan bahawa boleh sembahyang jenazah tanpa bersuci. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada kawan-kawan kita, dia kata dia berpegang kepada pendapat boleh sembahyang mayat tanpa ambil wuduk, kita boleh datang dalam kepala dah, ini adalah pendapat yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dan juga oleh Asy-Sya'bi. Kita dah tahu dah. Tapi pendapat ini pendapat syadz. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata pendapat ini adalah batil. Tuan-tuan, Imam Nawawi dia tak segan silu. Dia tak segan silu, dia tidak keberatan untuk mengatakan bahawa walaupun pendapat ini dinukilkan daripada Imam Tabari, dinukilkan daripada Asy-Sya'bi, tapi tidak segan silu, dia tidak keberatan untuk mengatakan bahawa pendapat ini adalah batil. Kita dalam agama ni tuan-tuan, kita kena berani tegas, kita kena berani berbeza dengan tokoh. Jangan sebab dia tokoh, dia lebih alim dan sebagainya daripada kita kata tak, kita kena pakai dia. Tak, kena tengok dalil yang dia pakai. Boleh terima ataupun tak boleh terima.
Maka Imam Nawawi kata pendapat ini adalah batil dan para ulama telah sepakat pada sebaliknya. Maknanya kena ada wuduk. Imam Nawawi kata ulama sepakat tentang perlunya ada wuduk. Sekiranya seseorang yang ada hadas, mana dia hadas kecil atau dia hadas besar, lepas tu dia menunaikan solat secara sengaja, lepas tu dia semayang secara sengaja tanpa sebarang keuzuran, dia berdosa tapi tidak jatuh kafir di sisi kami dalam mazhab Syafi'i dan di sisi jumhur ulama. Kalau dia tak ada air semayang ataupun dia berjunub, dia semayang juga. Dia semayang juga. Apa hukum dia? Dia kata orang tu berdosa tapi tidak jatuh kafir. Tuan-tuan perasan tak? Pasal apa Imam Nawawi dia sebut perkataan tu? Dia kata berdosa tetapi tidak kafir. Ini menunjukkan bahawa dia menzahirkan pendapat dia yang berbeza dengan pendapat orang lain yang mengatakan bahawa siapa yang tidak berwudu, siapa yang berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, tapi dia sengaja sembahyang dalam keadaan berhadas, maka dia kafir. Pasal apa ada ulama yang berpendapat sedemikian? Ini kita nak tengok tuan-tuan. Kita tak ada air semayang ataupun kita berhadas besar, tapi kita kata apa? Kita nak semayang juga. Walaupun tak ada air semayang, walaupun kita berhadas besar, kita berjunub, kita nak semayang juga. Pasal apa ada ulama kata kafir? Kita tengok. Kenapa ada ulama kata kafir? Imam Nawawi kata di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama dia berdosa tetapi tidak kafir. Kerana ada satu pendapat di sisi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang mana satu pendapat di sisi Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahawa sesiapa yang sengaja sembahyang dalam keadaan dia tidak berwuduk ataupun dia berhadas besar sebagai contoh, maka dia dihukum sebagai kafir kerana dia bermain-main dengan ibadat. Dia tak serius dengan ibadat, dia buat main dengan ibadat, maka orang yang macam tu dia terbatal syahadah dia di sisi Imam Abu Hanifah mengikut salah satu daripada pendapat dia. Sebab tu bab semayang ni tuan-tuan, walaupun kita bukan mazhab Hanafi, tapi pendapat Imam Abu Hanifah tu dia memberi peringatan kepada kita supaya kita jangan buat main-main dengan semayang. Jangan buat main-main dengan semayang. Kita mungkinlah pernah sembahyang tak ada wuduk tapi tak sengaja kot, kan? Kita sengaja sembahyang tak ada wuduk, sengaja berjunub pergi sembahyang juga, yang tu saya rasa kita tak buat kot. Rasa-rasanya orang macam kita ni tak buat benda-benda yang macam tu. Baik. Jadi dia kata orang itu kafir kerana dia telah bermain-main dengan sembahyang itu. Adapun dalil kami mazhab Syafi'i, hukuman kafir tersebut hanyalah bagi perkara-perkara yang melibatkan i'tiqad. Dia kata bab dia sengaja semayang tanpa wuduk, dia kata di sisi mazhab kami, mazhab Syafi'i, dia tidak terbatal Islam dia. Bagi kami kafir itu kalau melibatkan i'tiqad dia, semata-mata perbuatan dia semayang tanpa wuduk, itu tidak membatalkan akidah dia. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan orang yang menunaikan solat ini, solat jenazah tanpa wuduk, dia kata, Imam Nawawi kata i'tiqad dia, akidah dia masih sahih. Akidah dia masih sahih. Dan perkara ini kesemuanya, dia kata dia kata sekiranya tidak ada bagi orang yang solat dalam keadaan berhadas tersebut sebarang keuzuran. Jadi itu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau katalah kita tengah semayang
tiba-tiba kita sedar yang kita tak ambil wuduk, ataupun kita baru sedar yang kita berhadas, maka wajib kita batalkan sembahyang tu, pergi ambil wuduk. Kalau kita hadas besar, pergi mandi. Kalau kita dah sembahyang dah selesai dah sembahyang, lepas tu baru teringat yang kita tak ada wuduk masa kita sembahyang tadi, pergi ambil wuduk, ganti semula sembahyang itu. Itu mengikut fatwa yang disebut oleh para ulama. Pernah berlaku tuan-tuan, zaman khalifah, saya tak ingat zaman, rasanya kalau saya tak silap je, zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Apa nama khalifah pada masa itu, saya dah terlupa dah. Dia satu imam ni, dia sembahyang subuh. Lepas tu dia sembahyang tu lama sangat. Habis sembahyang, jemaah ni, satu jemaah ni pergi tumbuk tu imam tu. Dia pergi tumbuk tu imam. Masjid dia Perlis ni ada tak pergi tumbuk tu imam? Pergi tumbuk tu imam. Saya ingat dulu arwah apa ni, kapal sing. Ada orang tanya saya, ustaz, boleh tak sebut arwah kapal sing? Arwah kapal sing. Kan nak sebut mendiang. Saya kata ginilah, nak sebut mendiang boleh, nak sebut arwah pun boleh. Arwah ni makna dia roh, kan? Dia tak adalah isu sangat sebut arwah, tapi jangan sebut almarhum sudah. Almarhum kapal sing tak boleh sebut lah. Kita orang Islam tak boleh sebut almarhum kapal sing, ataupun Allahu yarham kapal sing tak boleh, kan? Ataupun kapal sing radhiyallahu anhu tak boleh. Tuan-tuan nak kena tahu istilah tu. Kita orang Islam, kita ada akidah kita. Kalau kawan-kawan kita tanya pasal apa tak boleh, kita kena ceritalah akidah kita macam mana. Kan bukan kita saja-saja, tak. Ni agama kami ajar kami macam ni. Macam kamulah, agama kamu ada cara sembahyang kamu. Jadi kami orang Islam, kami ada cara kami. Bila kita nak doakan seseorang, ada cara mendoakan. Doa orang Islam macam mana? Doa untuk orang kafir macam mana? Dunia dia boleh ke tak boleh kita doakan untuk rezeki dia, sihat dia, keselamatan dia. Untuk akhirat memang tak boleh. Jadi itu contoh. Jadi kawan-kawan kita ni duk tanya saya, ustaz, ada orang sebut arwah kapal sing boleh ke? Saya kata arwah tu tahan lagi lah, kan? Arwah tu dia tak adalah nampak sangat macam almarhum, Allahu yarham, radhiyallahu anhu. Yang tu memang confirm tak boleh. Arwah ni dia jamak roh, kan? Roh tu satu, arwah tu banyak, roh. Jadi kita orang Melayu kita sebut arwah. Arwah tu tak ada isu sangat lah. Cuma kita bahasa yang standard, istilah yang standard bagi orang bukan Islam yang dah meninggal dunia, kita sebut mendiang, kan? Jadi mendiang kapal sing dulu tuan-tuan, betul, kan? Ada orang marah, pergi nak tempeling muka dia, kan, nak tampar. Jadi ada kes yang berlaku di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Saya dah lupa dah zaman khalifah mana satu. Tu imam ni dia baca lama sangat sembahyang subuh. Yang hamba Allah seorang ni, jemaah ni, dia tak ada pergi tampar tu imam tu. Maka diadukan kepada khalifah. Pasal imam yang dilantik oleh khalifah telah dipukul wajahnya oleh seorang daripada jemaah yang sembahyang subuh. Maka panggillah hamba Allah tu. Tanya dia, betul ke kamu ni yang pergi pukul muka atau tampar wajah tu imam? Dia kata, betul tuanku, dia kata, betul. Dia tak ada teragak-agak kata tak mengaku ke, saya tak buat, bukti mana? Ada bukti? Dia tak ada lagu tu. Rakaman video? tak ada. Dia mengaku straight dia mengaku, dia kata, ya betul, saya pukul muka dia. Lepas tu khalifah pun tanya dia, kenapa yang kamu pukul muka dia? Dia kata, tuanku, dia baca rakaat pertama surah Baqarah sembahyang subuh. Rakaat pertama surah Baqarah. Tuan-tuan tahu surah Baqarah berapa juzuk? Balik nanti tuan-tuan tengok. Daripada ayat pertama sampai ayat berapa? 250 dia, kan? Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok.
Agak-agak berapa jam nak habis tu surah Baqarah. Saya, kalau cara saya baca surah Baqarah 2 jam lebih kalau saya lah. Kalau tuan-tuan saya tak tahu tuan-tuan baca selaju mana. Ada kawan saya dia apa ni, dia hafal Quran. Saya tanya dia kata kalau dia dalam sejam. Okey lah, dia laju lah. Saya kata tuan-tuan saya 2 jam kalau saya. Baik. Jadi bergantung kepada speed kita. Speed. Jadi dia baca surah Baqarah. Dia kata ingat bila dia sampai ayat ujung tu nak habis dah. Dia sambung lagi. Dia sambung lagi. Sampai habis surah Baqarah pada rakaat pertama. Habis tak apalah, lepas tu rukuk. Lepas rukuk sujud, lepas tu bangkit rakaat yang kedua. Ingat kan, dahlah rakaat pertama baca surah panjang. Rakaat kedua baca kuliah. Ataupun inna a'tayna baca pendek. Tak, dia baca surah, kalau saya tak silap Ali Imran ke surah An-Nisa. Macam itulah lebih kurang. Panjang juga. Dia kata dekat khalifah, dia kata saya tak tahan. Macam kita tuan-tuan, kita hari Jumaat nak pergi kerja, Tok Imam pergi baca surah Sejadah. Kan, surah Sejadah. Kalau time subuh awal tak apa, kita dengan necktie ni duk pakai sembahyang subuh, kan, dalam hati tu duduk dia ingat jam apa semua. Perlis saya tak tahulah ada jam ke tak ada jam. Kalau Penang Bridge, orang Penang, orang KL, orang Seremban apa semua tu, yang tu mula ni bukan naik tangan, naik kaki-kaki pun boleh naik. Dia kata saya tak tahan dah tuanku, dia kata. Lepas tu Tok Imam pun bagi salam. Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata bila Tok Imam bagi salam, dia kata sikit saja lagi masa nak habis subuh, dia kata. Punya panjang dia sembahyang subuh tu. Sikit lagi masa nak habis subuh. Lepas tu tiba-tiba dia buat pengumuman. Dia kata dia terlupa ambil air semayang tadi. Kena semayang balik. Dia kata saya tak ada pilihan dah tuanku. Saya tampak muka dia kata. Lepas tu khalifah ni saya lupa, nanti tuan-tuan check lah cerita tu memang ada. Khalifah ni kata kalau aku pun aku tampar. Khalifah pun kata kalau aku pun aku tampar. Tuan-tuan azan kau macam mana? Azan. Fadal. Kita rehat sekejap azan. Sedang hadirin mukminin, kita ambil dalam 2-3 minit lagi sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ni. Di sisi Abu Hanifah pula,
Di sisi Imam Abu Hanifah, dia kata walaupun Imam Abu Hanifah kata wajib bersuci untuk solat jenazah, dia kata, tapi dia kata Imam Abu Hanifah ni dia tak strict macam mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab lain. Imam Abu Hanifah dia agak longgar sedikit, iaitu dia kata kalaulah dengan mengambil air tadi menyebabkan dia sibuk atau tak sempat untuk sembahyang jenazah, maka dia dibenarkan untuk bertayamum, kan? Dia dibenarkan untuk bertayamum. Sebab apa? Sebab mungkin tempat nak ambil wuduk tu jauh ataupun queue panjang, orang ramai berpusu-pusu. Maka pada masa tu dia kata, Imam Abu Hanifah kata tak payah ambil wuduk, tapi bersuci tetap wajib, maka tetap disyaratkan, maka boleh ganti dengan tayamum. Tuan-tuan pernah tak semayang tempat orang yang terlalu ramai sampai nak ambil wuduk pun susah? Saya ada pengalaman masa kematian Allahyarham Ustaz Fadino. Masa tu saya tak ingat tahun berapa, mungkin tuan-tuan ingat kan, nak pergi tu kena berjalan jauh, tinggal kereta jalan-jalan sampai ke tempat apa tu kan, nak cari pipe ni, orang tu dia pakat duk ambil air semayang. Jadi katalah, ni kita buat andaian, katalah kalau tuan-tuan nak tunggu pipe tu, tuan-tuan akan terlepas solat jenazah. Kalau ikut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, dia kata tetap wajib ambil wuduk. Itu pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, tetap wajib ambil wuduk. Tapi di sisi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata dia ada kelonggaran, yang penting dia bersuci. Maka kalaulah dia boleh tertinggal solat jemaah solat jenazah secara berjemaah itu, maka dia kata bolehlah dia bertayamum. Tayamum kan senang kan, kebetulan kita pijak pun tanah, tepuk-tepuk just muka dengan tangan, selesai, boleh semayang terus, tanpa perlu kita beratur panjang untuk berwuduk. Tapi mengikut Imam Ibn Battal, dia kata bahawa apa yang disebut oleh Asy-Sya'bi, yang saya sebut tokoh tabi'in tadi, Asy-Sya'bi dia kata boleh semayang jenazah tanpa berwuduk ataupun tanpa mensucikan diri daripada hadas. Alasan apa? Sebab Asy-Sya'bi kata ia hanyalah doa semata-mata. Dia bukan sembahyang macam biasa yang ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, duduk antara dua sujud, tak ada. Dia hanya doa semata-mata. Dan Ibn Battal kata para fuqaha telah bersependapat dengan pendapat yang berbeza dengan pendapat Asy-Sya'bi. Maka Ibn Battal kata janganlah diikuti pendapat Asy-Sya'bi ini, walaupun kita tahu Asy-Sya'bi adalah tokoh besar di kalangan tabi'in. Dia tokoh besar di kalangan tabi'in, tapi kita tak pakai pendapat dia. Maka walaupun betul pendapat dia itu, sekali kita tengok macam betul, doa je, bukan ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud. Tetapi Ibn Battal kata janganlah diikuti pendapat pelik daripada Asy-Sya'bi ini. Samalah juga dengan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia juga membawa pendapat bahawa solat jenazah ni mengikut sebahagian ulama mutaqaddimin ulama dulu-dulu. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata sebahagian ulama mutaqaddimin berpendapat ia hanya doa, dia bukan sembahyang biasa.
Maka sebab itu ada di kalangan ulama dulu yang kata tak perlu berwuduk. Tidak perlu berwuduk. Maka dikatakan kepadanya sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, dia kata kalau macam tu katakan dia, boleh tak kita semayang jenazah tanpa menghadap kiblat? Boleh tak semayang jenazah tanpa menghadap kiblat? Maka bila diajukan persoalan itu kepada Imam Ibn Rajab Al-Hambali, maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali bersetuju dengan hujah tu, semayang jenazah tak boleh, dia kena menghadap kiblat. Tak boleh tak menghadap kiblat. Doa boleh, betul tak? Doa tuan-tuan nak menghadap kiblat boleh, tuan-tuan nak menghadap belah kanan, belah kiri, belah belakang pun boleh, kan? Itu doa. Tapi kalau kita kata solat jenazah dia macam doa, kenapa solat jenazah perlu kita menghadap kiblat, mesti menghadap kiblat? Maka dengan sebab itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa Imam Ibn Rajab kemudiannya menarik balik pendapatnya itu. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung kuliah kita pada bulan depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Pasal solat hormat waktu. Baik, tuan-tuan sekalian, solat hormat waktu di sisi mazhab Syafi'i, pasal apa dia ada solat hormat waktu, dan kenapa ada mazhab lain tak ada pun istilah solat hormat waktu? Tuan-tuan, kalau kita sampai tajuk tu kita boleh cerita panjang lebar, tapi secara ringkas lah saya jawab secara ringkas. Majoriti ulama tidak setuju dengan solat hormat waktu. Kita bercakap ni, kalau bila kita banding 4 mazhab yang utama, majoriti ulama tak setuju solat hormat waktu. Yang ada istilah solat hormat waktu ni adalah hanya dalam kalangan ulama Syafi'iyah, kan, ulama Syafi'iyah. Baik, itu pun tidak semua ulama Syafi'iyah bersetuju dengan pendapat yang dianggap sebagai qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Contohnya Al-Muzani, murid kepada Imam Syafi'i. Al-Muzani ni kalau tuan-tuan tengok, dia ni kira hierarki dia sebaris dengan Buwaiti, Muzani, tu dia punya rank dia punya rank. Jadi Al-Muzani adalah contoh di antara ulama Syafi'iyah yang merupakan murid kanan kepada Imam Syafi'i, yang berpendapat bahawa sembahyang hormat waktu tu, kalau kita semayang kita tak wajib qada. Al-Muzani kata. Ulama Syafi'iyah yang lain, kita tahu bahawa mazhab Syafi'i dibina di atas asas ihtiyat. Ihtiyat, dia precaution. Dia banyak precaution. Kalau tuan-tuan perhati pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah, dia banyak precaution. Bila dia precaution, dia banyak berat sikit. Dia bila precaution, kita hati-hati, dia berat sikit. Maka sebab itu dia kata wajib sembahyang hormat waktu. Nama dia sembahyang hormat waktu, tapi dia sembahyang macam biasa. Cuma dia dipanggil hormat waktu sebab dia tak cukup syarat. Dia contohnya tak dapat bersuci, ataupun tak dapat tutup aurat sebagai contoh. Itu yang dikatakan sembahyang hormat waktu. Tuan-tuan kena tangkap, na'udzubillah lah, tapi contoh, tuan-tuan kena tangkap duduk dalam penjara telanjang bulat, kan? Penjara tak bagi tuan-tuan pakai apa pun, baju, seluar, kain, seluar dalam, semua tak boleh pakai, telanjang bulat, tapi nak kena sembahyang. Tapi duduk dalam bilik, ada lampu kuning satu je, tingkap tak ada, pagi tak tahu, petang, malam, siang tak tahu, nak sembahyang macam mana? Sembahyang. Tu istilah dalam mazhab Syafi'i, dia kata hormat waktu. Waktu tak tahu masuk ke tak masuk, air sembahyang pun tak boleh ambil, lepas tu tutup aurat pun tak boleh, kan? Lepas tu kencing kat situ, apa semua najis kat situ, maka dia panggil hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia tak guna istilah tu. Dia kata sembahyang. Tapi macam saya sebut tadilah, bahawa bagi mazhab yang mengatakan bahawa sembahyang bersuci itu adalah syarat wajib, maka dia kata selagi kita tak boleh bersuci, tak wajib sembahyang. Sebab tu saya sebut tadi kepada tuan-tuan,
perbezaan pendapat ini adalah satu rahmat kepada kita semua. Itu bukan hadis lah kan. Ikhtilaf ummati rahmah itu bukan hadis, tetapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, dia kata walaupun itu bukan hadis kan, tetapi itu adalah kalam yang sahih. Kalam yang sahih. Kita bila kita duduk dalam suasana yang macam tu, kita ada pilihan, kita nak buat macam mana. Jadi hormat waktu tadi hanya istilah yang ada di kalangan ulama Syafi'iyah, itu pun tidak sepakat di kalangan mereka. Ada juga ulama Syafi'iyah yang tidak setuju dengan apa yang kita sebut sebagai sembahyang hormat waktu. Jadi di sisi ulama lain dia kata sembahyang macam biasa dan tak wajib qada, dan tidak ada istilah hormat waktu. Wallahu alam. Cukup? Boleh ya? InsyaAllah kita akan jumpa bulan akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha